السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada risalah Sahih Al-Qasasun Nabawi daripada Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Sebelum ni, minggu lepas, perbahasan kita ialah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan isterinya Sarah bersama dengan Malikul Jabbar, Raja Mesir yang sombong dan suka kepada wanita. Kita dah bahas kisah tersebut dan malam ni kita masuk kisah yang ketujuh. Kisah yang ketujuh ialah bertajuk Muhajatu Adam wa Musa alaihimassalam, iaitu bantahan ataupun perdebatan yang berlaku di antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa alaihimassalam. Kalau kita tengok daripada tajuk tu, dia macam pelik sebab Nabi Adam dan Nabi Musa, Nabi Musa tidak hidup sezaman dengan Nabi Adam dan Nabi Adam pun tidak hidup sezaman dengan Nabi Musa. Tapi dalam hadis yang banyak kalau kita tengok, terutamanya riwayat Bukhari dan juga Muslim, cerita tentang berlakunya perdebatan di antara dua orang Nabi dan Rasul ini. Dalam permulaan, sebelum datangkan hadis untuk cerita ni, penulis rahimahullah dia cerita sikit pada kita tentang beberapa poin penting, macam mana nak berinteraksi dengan kisah-kisah seperti ini. Sebab kita kena tahu kisah para Nabi dan Rasul ini bukan hanya ada pada orang Islam, tapi ada juga pada orang lain, ahli kitab lain. Ada pada Yahudi dan juga ada pada Nasrani melalui kitab mereka Taurat dan Injil, ataupun Old Testament dan juga Bible sekarang. Jadi dalam permulaan, sebelum dia nak cerita hadis berkenaan dengan kisah perdebatan antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa alaihissalam, dia bawa dulu beberapa opening, beberapa pembukaan penting. Pertama dia kata, hadhil qissatu la tu'lam illa min qibalil wahyi. Pertama sekali, kisah-kisah seperti ini tidak akan boleh diketahui melainkan daripada wahyu, iaitu wahyu yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Annaha tatahaddath an liqa lam yushhiduhu bashar. Kerana pertemuan yang berlaku antara Adam dan juga Musa ini ialah pertemuan yang tidak dilihat oleh manusia kebanyakannya. Sebab secara umumnya kita nampak daripada tajuk, kita akan tahu benda ni akan berlaku ke depan. Bukan dah berlaku, dia ke depan, dia belum berlaku lagi.
Jadi antara mukjizat Nabi ialah dia cerita pada kita benda-benda yang bakal berlaku. Dan ini akan berlaku di akhirat. Lalu kata penulis, liqa' baina Adam wa Musa alaihimassalam wa qad tamma hadzal liqa' bina'un ala talabi Musa. Perdebatan ini berlaku kerana ianya hajat Nabi Musa alaihissalam. Dia mempunyai hajat yang dah lama untuk bertemu dengan Nabi Adam dan nak argue beberapa perkara dengan Nabi Adam ni. Wala nadri kaifa tam, kata penulis, taklah diketahui macam mana berlaku, tapi Nabi sebut tentang benda ini. Walakinnana nuqinu biwuqu'ihi tasdiqan li khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi akhir zaman Rasulullah, kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan Nabi yang terdahulu dengan Nabi yang kemudian, sebenarnya bukanlah berlaku pada Nabi Adam ataupun pada Nabi Musa sahaja, berlaku juga pada Nabi-Nabi lain dan juga berlaku pada Rasulullah itu sendiri. Iaitu dalam riwayat yang terkenal kalau kita tengok, kalau kita baca, iaitu riwayat berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Apa riwayat dia? Pertemuan yang berlaku di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rasul-rasul yang lain ataupun nabi-nabi yang lain. Walaupun riwayat ini ada pertikaian dari segi kesahihan yang tinggi ataupun kesahihan yang rendah ataupun dhaif, tapi dia taklah sampai kepada perbahasan yang terlalu dhaif ataupun palsu. Iaitu ada pertemuan berlaku sebelum Nabi naik Mi'raj, iaitu perjalanan daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha tu. Sebelum pada berlaku yang tu, iaitu dalam perjalanan Isra' daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa, di Masjid Aqsa itu berlaku pertemuan antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu. Apa dibuat di situ? Yang dibuat di situ ialah salat jemaah Nabi Muhammad bersama dengan nabi dan rasul yang lain yang diimamkan oleh Rasulullah sendiri dan berlaku di Masjid Aqsa, dan ianya berlaku secara khusus pada Nabi Muhammad sahaja. Maknanya tak dilihat, taklah ada manusia biasa lain yang perasan. Cuma kalau kita baca riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga riwayat dalam Sahih Muslim, iaitu cerita dialog di antara Abu Sufyan dengan Hercules, wakil Rom Timur. Hercules ni ialah wakil kepada Maharaja Rom. Dia bukan Maharaja Rom, dia wakil kepada Maharaja Rom yang memerintah wilayah Rom Timur. Rom Timur ni merujuk kepada wilayah Syam yang berpusat di bandar Ilya di Palestin hari ini, ataupun Israel lah, tapi kita sebut Palestin. Kalau kita baca hadis tu, ianya berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Gagalnya umrah yang Nabi nak buat berakhir dengan balik dan berakhir dengan termeterainya perjanjian Hudaibiyah tu, maka berlaku gencatan senjata dalam perjanjian kata 10 tahun, tapi tak sampai pun dengan sebab berlakunya kes lain lepas pada tu. Dalam waktu tahun yang ke-5, ke-6, ke-7 nak pergi ke pembukaan kota Mekah tu, Nabi hantar surat merata. Nabi minta sahabat tulis surat, hantar, isytiharkan ataupun perkenalkan Islam. Antara surat itu yang sampai kepada Hercules, Herakl dalam bahasa Arabnya. Hercules itu seorang wakil pemerintah kepada Maharaja Rom. Dalam masa yang sama dia juga ahli kitab. Poin yang saya nak sebut ialah berkenaan dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain pada malam Isra' dan Mi'raj. Ketika mana Abu Sufyan ni dia dialog dengan Hercules, dan sudah pasti bukan dalam bahasa Arab sebab Hercules tak bercakap dengan bahasa Arab, dan juga
Abu Sufyan tak bercakap dengan bahasa Hercules tu, Aramaik tu, bahasa lama yang dipercakapkan, dipertuturkan di Rom dulu. Dia tak bercakap dengan bahasa tu. Okay. Jadi sampai satu sesi, satu part tu, Abu Sufyan kata Muhammad telah mendakwa pernah sampai di kawasan ini, iaitu merujuk kepada Ardul Muqaddas, iaitu Palestin, dalam satu malam. Dalam satu malam. Maknanya perjalanan daripada Mekah sampai ke Palestin tu, sampai ke Masjid Aqsa satu malam. Maknanya ini poin yang cuba dicari oleh Abu Sufyan untuk menjadikan Hercules ni tak yakin Nabi Muhammad tu ialah Nabi akhir zaman. Tiba-tiba satu orang padri yang bertugas sebagai penjaga Masjid Aqsa, kawasan Aqsa tu lah, pada waktu tu bawah pemerintahan Rom, dia kata ada satu malam aku mengalami kesukaran untuk tutup satu pintu daripada pintu Masjid Aqsa ni. Ini dalam riwayat Muslim. Ini juga disebut dalam syarah kepada Sahih Bukhari tentang riwayat ini. Dia nak tutup tak boleh, tengok semua elok, tidak ada problem pada pintu tu. Bukanlah pintu tu ada tanda-tanda nak rosak, tolak, panggil kekuatan, beberapa orang tolak, tak boleh. Akhirnya dia biar pintu tu terbuka pada malam itu, malam yang nak berlaku Isra' dan Mi'raj itu. Dan dia pun tak tahu akan berlaku Isra' dan Mi'raj. Sebab dia ahli kitab, dia balik rumah dia cek dalam kitab-kitab terdahulu, apa jadi bila mana pintu Masjid Aqsa ni terlekat macam ni. Maka dalam pencarian dia, dia jumpa yang mana dalam carian dia tu dikatakan bila mana berlaku situasi macam tu, maka akan berlaku kedatangan ruh-ruh Nabi yang terdahulu. Okay. Itu menyebabkan Abu Sufyan lost point. Sebab tu kalau kita baca hadis dialog antara Abu Sufyan dengan Hercules ni, selesai dia dialog, Abu Sufyan perasan Hercules bersama dengan pembantu-pembantu dia, maknanya padri-padri dan juga pegawai-pegawai yang ada, suara bingit hingat pada waktu tu. Sebab apa? Sebab macam ada benda penting, tapi Abu Sufyan tak faham. Sebab tu dia sebut laqad amira amran ibnu abi kabsyah inda banil asfar, inda banul asfar. Sungguh besar dan sungguh hebat urusan Ibnu Abi Kabsyah pada Banu Asfar ini. Ibnu Abi Kabsyah tu merujuk pada Rasulullah. Sebab Rasulullah ni antara panggilan yang orang Mekah panggil dia, selain dengan nama Muhammad, panggil juga dengan nama Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada Abu Kabsyah. Abu Kabsyah tu siapa? Suami kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Jadi Nabi pun dipanggil dengan nama itu, merujuk kepada ayah yang merupakan suami kepada ibu susuannya. Jadi dia tengok orang-orang Banu Asfar ni bangsa kuning. Sebab apa panggil bangsa kuning? Sebab orang Rom ni rambut dia orang kekuningan, keperangan. Itu orang kata apa? Dia punya tubuh badan orang sana lah. Dia punya style, bukan dia orang buat, tapi memang rambut dia macam tu. Okay. Jadi orang Arab akan panggil mereka ni Banul Asfar. Banul Asfar. Okay. Jadi pada waktu tu Abu Sufyan ada rasa something, mesti ada satu benda yang hebat pada Muhammad. Okay. Cuma saya nak sebutnya, pertemuan antara Adam dengan Musa bukan benda yang pelik, sebab pernah berlaku pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay. Jadi penulis ni dia nak bawa beberapa argumentasi supaya kita tak rasa ragu terhadap cerita ni. Okay. Waqad kana hadafu Musa min wara'il liqa' muhawaratu Adam wa ta'nibuhu li ikhrajihi nafsahu wa dhurriyyatahu minal jannah bisababi dhanbi alladhi aznabuhu. Kata penulis, dia kata, kenapa Nabi Musa ni dia minta pada Allah Azza wa Jalla supaya boleh bertemu dengan Nabi Adam dan nak berbincang, bukan berbincang, muhawarah ni maknanya nak berdebat. Dia macam mujadalah dah. Okay. Nak berbincang dan nak berdebat dengan Nabi Adam, sebab Nabi Musa ni dia macam nak salahkan Nabi Adam, kerana Nabi Adam makan pohon yang dilarang itulah keluarnya Nabi Adam dan anak cucunya daripada syurga kerana dosa kesilapan termakan pohon yang terlarang itu. Akhirnya kalau kita tengok dalam nas
hadis, berlakulah pertemuan tu. Tak ceritalah pertemuan ni di padang mahsyar ke, dah dalam syurga ke, tak cerita. Cuma hadis tu dimulai dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adam wa Musa alaihi wassalam inda rabbiha. Itu permulaan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Okey. Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda, Adam dan Musa telah berdebat di hadapan Tuhan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi pun cerita suasana situasi debat yang berlaku ni. Fahajja Adam wa Musa. Fahajja Adam wa Musa. Maka Adam telah berjaya mematahkan semua dakwaan Nabi Musa. Ni bukan bergaduh nak berkelahi, tak puas hati, nak bertumbuk, kan? Kemusykilan. Sebab tu kalau kita baca, Nabi Musa ni dia ada banyak siri-siri dalam kehidupan dia yang dia kena teruk. Sebab dia ni ulul azmi. Satu orang yang kena teruk, dia akan ada banyak persoalan hidup yang akan datang dalam diri dia. Kenapa aku kena hadap bangsa ni? Kenapa aku kena berurusan dengan orang macam ni? Sebab Nabi Musa ialah seorang Nabi yang kisahnya paling panjang dalam Al-Quran. Para ulama buat kajian, 7.9% daripada kisah-kisah dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Musa. Paling panjang berbanding kisah Nabi-Nabi lain. Yang kedua baru Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab banyak pertembungan yang berlaku. Sebab Nabi Musa diutus pada dua kelompok manusia. Pertama kepada penduduk Mesir dan juga pemerintahnya, iaitu Firaun, yang dikenali dengan bangsa Qibti. Ini penduduk peribumi asal yang duduk di Mesir. Mesir ni dalam benua Afrika lah sekarang. Bila mana sebut Mesir, dia bukan Mesir sekarang. Mesir dulu lagi luas. Sebab tu kalau kita baca sejarah, bila mana sebut Syam, Syam ni mana? Orang sekarang akan nampak sebut Syam, Syam ialah bandar Damsyik, Dimashq. Kalau kita baca dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam, Syam ialah wilayah daripada timur. Dia punya luas dia tu daripada timur Cina membawa sampai pada Spanyol. Itu Syam dulu, luas. Maknanya dalam tu ada Iraq, dalam tu ada Jordan, dalam tu ada sebahagian daripada negara Teluk pun ada. Maknanya Hijaz pun terkena tempias daripada wilayah Syam, pemerintahan pada waktu itu. Jadi bila mana sebut Mesir, ia masuk sekali Sudan sekarang. Mesir sekarang pun dah besar dah. Mesir sekarang kalau tengok dari segi kita dengan Mesir, Malaysia dan Mesir ni, dua kali Malaysia baru satu Mesir sekarang. Maknanya kita ada 14 buah negeri. Dia ada 30 negeri lebih, 36 negeri lebih, 30 muhafazah. Dan dia punya penduduk 60 juta ataupun 70 juta mungkin, ataupun dah 80 sekarang, tak pasti. Cuma dia sebuah wilayah yang luas. Itu zaman sekarang. Zaman Nabi Musa dulu, bila mana sebut pemerintahan Firaun, sepanjang-panjang aliran sungai Nil itu. Sebab sungai Nil ni membawa sampai ke Iraq pun, Sudan dan beberapa negara lain. Sebab tu kalau kita pergi di utara Sudan, kita akan tengok ada beberapa piramid-piramid yang menjadi tinggalan kerajaan Firaun yang masih ada, walaupun dia bukan dalam Mesir sekarang, dia dalam Sudan. Nak tunjuk oleh itu wilayah. Dan Nabi Musa menghadapi kaum ini, bangsa ini, dan sudah pasti mereka ni degil, sombong. Orang ada kuasa, degil, sombong. Itu kumpulan pertama yang Nabi Musa kena hadap. Yang kedua Nabi Musa kena hadap ialah Bani Israel yang berstatus hamba di bawah pemerintahan kerajaan Mesir, iaitu Firaun. Dan mereka juga ada penyakit degil dan sombong. Orang kaya yang degil sombong, orang miskin yang degil sombong, dua-dua kena hadap. Sebab tu Nabi Musa ni dia macam ada rasa tak puas hati dengan Nabi Adam. Dia kata kalau dia tak makan, taklah kita keluar daripada syurga ni. Taklah aku kena hadap orang-orang yang degil macam ni. Sebab itulah untuk memuaskan hati Musa, jadi perdebatan di antara dua ni.
jadi berdebatan di antara dua ni. Okay. Cuma kata Nabi, fahajja Adam wa Musa. Semua hujah Musa, dakwaan Musa dipatahkan oleh Nabi Adam. Kita tengok dalam hadis kata apa? Qala Musa, berkata Musa, ni permulaan nak debat tu. Anta Adamul ladzi khalaqakallahu biyadihi. Engkaulah Adam yang Allah Taala jadikan dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah Taala tiupkan pada diri kamu ruh. Wa asjada laka malaikatahu, dan telah sujud kepadamu para malaikatnya. Wa askanaka fi jannatihi thumma ahbatta an-nas bi khati'atika ilal ard. Kata Nabi Musa, malaikat dah sujud pada kamu dan Tuhan letak kamu dalam syurga, kemudian kerana dosa kamu dikeluarkan. Bukan kamu je dikeluarkan, semua keturunan kamu dikeluarkan dan turun ke muka bumi. Dia punya nada tu tak puas hati lah, sebab dalam hadis dia macam ada tekanan, macam tanda soal, macam tanda seru sikit. Faqala Adam. Apa respon Adam? Adam kata, anta Musa, kamulah Nabi Musa, Rasulullah. Dia Rasulullah. Alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Engkaulah Musa yang telah Allah Ta'ala pilih untuk terima risalah, dan juga Allah Ta'ala pilih ada kelebihan boleh berinteraksi, bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Wa a'taka alwah, dan dia berikan kepada kamu kepingan-kepingan kayu dan batu, yang mana pada kepingan tu, apa ada pada kepingan-kepingan yang diterima oleh Nabi Adam, oleh Nabi Musa ni, tibyanun kulli syai', penerangan pada semua perkara. Maknanya kitab lah, Taurat lah dalam erti kata lain. Okay. Kemudian kata Nabi Adam lagi, wa qarrabaka najiyya, dan dia telah menjadikan kamu wahai Musa ni, waktu kamu munajat sangat dekat, manusia lain tak dapat. Kamu minta, Tuhan respon, bukan perantaraan Jibril direct, suara yang didengar, tak nampak zat tapi suara yang didengar. Wa bikam wajadtallah katabat taurata qabla an ukhlaq. Kemudian Nabi Adam tanya pada Nabi Musa, berapa lama kamu dapati Allah Ta'ala itu memberikan pada kamu Taurat sebelum aku diciptakan? Maknanya Taurat ni sebelum Nabi Adam cipta, berapa lama dah Taurat ada? Musa pun jawab, dalam riwayat ni dia sebut arba'ina ama. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Taurat tu dah ada siap, Tuhan nak bagi dah pada Musa. Ini merujuk kepada riwayat ni. Maknanya Allah Ta'ala dah ada plan untuk bagi Taurat tu kepada satu orang manusia yang bernama Musa. Dan Musa tahu benda tu dalam penerangan Taurat tu. Kemudian Adam tanya lagi, qala Adam fahal wajadta fiha, adakah kamu dapati dalam kitab Taurat tu satu kenyataan yang berbunyi wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam tanya, adakah di sana ada tertulis dan derhakalah Adam kepada Allah dan sesatlah ia? Lalu jawab, kata apa Nabi Musa? Qala na'am. Qala afatalumuni ala an alimta amalan katabahu Allahu alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi 40 sana. Ini hujah pemati kepada Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa kata betul ada dalam kitab Taurat, dan ayat tu pun ada dalam Quran, bukan setakat Taurat je, Quran pun ada. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Inilah ayat yang ke-121 surah Taha. Maknanya Nabi Adam telah ingkar perintah jangan makan pohon terlarang, dan dia ghawa. Ghawa ni maksud dia lalai, dia gelong ke lain. Okay. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, afatalumuni, adakah kamu nak salahkan aku, sedangkan ketetapan yang Tuhan nak buat ni, iaitu aku termakan pohon yang dilarang ni, telah ada dalam catatan yang dibuat 40 tahun sebelum aku diciptakan.
Nabi Adam beritahu, sebelum aku ni diciptakan, sebelum Tuhan kumpul tanah apa semua, tiup roh ni, waktu tu Taurat dah ada dah. Dah siap dah Taurat. Dan dalam Taurat tu pun dah cerita, kalau ada Adam, dia akan makan pohon terlarang. Maknanya tak boleh Adam tu dengan kecoh dia, dengan takwa dia, dia boleh ejah, dia tak makan. Dia mesti makan, sebab itu ketentuan. Ada sebahagian riwayat kata itu ketentuan yang dah tertulis di Lauh Mahfuz, bukan dalam Taurat, lagi awal. Okey. Jadi pada waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa. Lalu telah patahlah hujah Nabi Musa terhadap Nabi Adam. Itu daripada riwayat Muslim. Daripada riwayat Bukhari, kalau kita tengok, ihtajja Adam wa Musa faqala lahu Musa, anta Adamul ladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah, faqala lahu Adam, anta Musa alladzi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi, thumma talumuni ala amrin quddira alayya qabla an ukhlaq. Poin dia situ. Nabi Adam kata, kamu nak salahkan aku terhadap takdir yang Tuhan dah buat sebelum aku diciptakan. Sebab tu kalau tengok Al-Imam Al-Bukhari, dia letakkan hadis ni dalam kitab Bukhari tu, kitab Sahih Bukhari tu, dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid, dan juga dia letak dalam Kitabul Qadar. Maknanya nak sebut pada kita insiden-insiden yang tak disukai oleh perasaan manusia. Manusia tak suka. Bukan kata Nabi Adam, sebahagian kita pun mungkin terlintas, kalau Nabi Adam tak makan, kita tak perlu menghadap dunia yang macam-macam ni. Tapi itulah ketentuan yang Tuhan letak. Kalau Adam tak makan pun, kamu tetap akan turun ke muka bumi. Yang nama manusia ni, dia mendiami permukaan bumi ni. Okay. Selesai untuk hadis tu. Okay. Kita tengok apa yang dijelaskan oleh penulis melalui hadis yang kita dengar tadi. Dalam buku ni dia ada panjang lagi lah, beberapa riwayat dia datangkan. Cuma nak katanya itu dah cukup untuk kita nampak apa yang berlaku di antara Adam dengan Musa ni. Okay. Dalam syarah hadis dia kata, al-hayatud dunya ta'bun wa ana. Hidup di dunia ni letih dan payah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah jadikan manusia itu berada dalam susah payah. Kalau dia senang, pasti akan jumpa susah payah. Kalau dia susah pun, dia akan rasa juga senang. Cuma nak katanya, yang nama manusia ni, dia kaya, dia miskin, dia ada pengaruh, dia tak ada pengaruh, dia orang awam, dia orang kenamaan, dia akan merasai waktu yang disebut dengan nama kabad. Kabad mari pada perkataan Arab yang bermaksud hati yang sempit, yang tak sedap. Hati dalam bahasa Arab dipanggil dengan kibdah, tapi nak sebut sini kabad ni adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan kita rasa tertekan, kita rasa tak seronok. Badan tak ada apa tanda-tanda sakit, tak ada luka, tak ada apa pun, tapi moyok manjang. Itu dia panggil kabad. Dia macam sedih melampau, runsing melampau. Tuhan kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini surah Al-Balad. Kami cipta manusia ni dalam keadaan susah payah. Maknanya bukan Tuhan kata dia buat manusia tu dia susah payah. Manusia ni kalau dia turun atas muka bumi, dia jadi manusia yang beraksi di atas muka bumi ni, antara benda yang akan disentuh oleh diri dia ialah rasa susah payah. Dia akan rasa susah payah. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Dia kata kelelahan itu terlihat dalam segala urusan. Suapan yang dimakan oleh seseorang tidak diperolehi kecuali dengan kelelahan. Nak makan tak akan datang mudah-mudah, melainkan satu orang tu dia kena lelah. Minuman pun sama, bahkan pakaian dan tempat tinggal. Lebih daripada itu semua, manusia juga akan menghadapi penyakit-penyakit yang akan dia tengok daripada manusia lain. Dia akan tengok manusia ni beragam. Dia akan tengok ada sekelompok yang benci dia terlebih, ada sekelompok yang taksub pada dia terlebih, ada manusia yang luar, depan kita nampak okey, belakang kita tak okey. Itu ialah semua yang termasuk dalam laqad khalaqnal insana fi kabad. Tujuan dia nak sebut sini, Nabi Musa dia letih menghadap perangai manusia. Itu poin dia.
Bukanlah makna kata Nabi Musa dia letih sehingga dia putus asa, bukan. Normal manusia mana-mana pun dia akan ada waktu dia akan bakhi'un nafsak. Dia akan jadi rasa macam tak semangat hidup. Sebab tu kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini dalam surah Kahfi. Allah Ta'ala sebut hampir-hampir kamu Muhammad nak mencelakakan diri kerana terkesan terhadap buruknya layanan musyrikin Mekah terhadap diri kamu. Kan kalau tengok dalam fasa dakwah Nabi 13 tahun, 3 tahun pertama okey, tak ada orang kacau Nabi. Baki 10 tahun tu ialah tahun-tahun yang berat. Tahun keempat kenabian dan kerasulan, tahun kelima, tahun keenam. Sehingga Nabi pernah berdoa pada Allah Ta'ala dalam riwayat yang masyhur. Dalam kitab-kitab sirah ada sebut, bila mana Nabi ni dihentam, hentam secara lisan. Tak cukup hentam secara lisan, hentam lagi dengan fizikal. Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah Quraisy ni rasa kemarau macam yang berlaku kepada kaum Nabi Yusuf dulu. Bagi rasa. Allah Ta'ala makbulkan. Tapi yang nak kata manusia yang degil dan sombong ni, dia boleh buat main terhadap doa Nabi. Dia kata tak apa, biar Muhammad doa pada Tuhan dia. Kita tahan macam mana pun kemarau. Last sekali tak tahan, minta pada Muhammad suruh doa balik, bagi turun hujan. Tak tahan sangat. Sebab dia orang rasa dia orang macam boleh move on dengan apa yang dia orang kena tu. Rupanya tak boleh. Cuma kita tengok dalam fasa dakwah Nabi tu 10 tahun, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, 10 tahun tu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan itu menjadi ujian yang berat pada Nabi. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Musa ni, paparan kisah dia agak banyak dalam Quran. Tujuan dia apa? Tujuan nak tunjuk pada kita Nabi Musa hadapi orang kelas atasan yang degil sombong, Nabi Musa juga hadapi orang kelas bawahan yang degil dan sombong. Sombong pada orang atasan itu normal. Tapi sombong pada orang bawahan ni benda yang menyakitkan hati. Sebab orang yang paling mudah kita jumpa ialah orang bawahan pada orang atasan. Kita baca sirah Nabi Musa, pertemuan Nabi Musa dengan Firaun ni jarang-jarang. Dia bukan jumpa hari-hari. Sebab Firaun duduk dalam istana dia. Dan Musa duduk di kawasan perkampungan Bani Israel. Bahkan Musa keluar masuk Mesir, dia halau masuk. Maknanya Musa ni bukan dia bangun pagi, dia keluar rumah, oh Firaun duduk lalu. Bukan. Dia orang kena maal. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi ziarah Mesir tengok. Daripada piramid Giza tu di Kahirah, nak pergi ke satu kawasan nama dia Laqza. Laqza ni ialah tempat peninggalan istana Firaun yang lama-lama. Piramid tu kubur dia orang. Itu bukan istana pun. Itu tempat kalau dia orang mati, okey, itu pemakaman dia raja dia situ. Sebab tu 3 piramid yang duduk sejajar tu, yang menjadi mercu tanda Mesir tu, Khufu, Khafra dan Mankara tu, ialah 3 kubur Firaun. Maknanya Firaun ni gelaran yang digunakan oleh pemerintah Mesir untuk raja tertinggi ataupun pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan dia orang, hierarki pemerintahan tu. Sebab tu kita akan tengok fasa-fasa Firaun yang berbagai-bagai dan dinasti dia agak panjang. Cuma yang bertemu dengan Musa itu yang paling popular dalam Quran. Tuan-tuan tengok tu di Mesir. Tuan-tuan tengok patung, tuan-tuan boleh bayang. Patung yang sudah berusia. Kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun. Kita dengan Nabi Musa lebih pada tu lagi. 2000, 3000, 5000 pun mungkin. Allah Ta'ala jadikan bangunan-bangunan tu kekal sampai sekarang. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan puan-puan, Mesir ni apa mercu tanda dia? Piramid. Tuan-tuan nampak tak di Mesir ni yang moden ni, zaman sekarang ni ataupun zaman sebelum zaman Husni Mubarak ke, zaman sekarang Abdul Fattah Sisi, zaman Mursi ke, zaman sebelum-sebelum ni lah. Apa bangunan tertinggi yang dibuat di Mesir hasil kerajaan dia orang? Tak nak cerita yang Firaun, yang dia orang sendiri buat. Mungkin ada. Kalau kita tengok
zaman Husni Mubarak ni, dia ada buat satu projek bandar baru, nama dia Al-Qahirah Al-Jadidah. Cantik tempat tu nak banding dengan Kahirah lama. Situ kawasan orang-orang elit, orang-orang yang ada kenamaan duduk situ, perumahan-perumahan yang terancang. Tapi kalau orang cari dalam Google, mesti dia tak akan nampak yang Qahirah Al-Jadidah tu. Orang akan terbayang first kali piramid 3 tu. First kali. Yang piramid tu bukan Husni Mubarak buat lepas dia menang pilihan raya. Dah lama dah buat. Saya nak kata apa? Tuhan kekalkan hasil kerja zaman Firaun, nak tunjuk pada kita, ini kerajaan yang pernah bertemu dengan Musa ni bukan kecil punya kerajaan. Sebab tu Firaun dalam riwayat Israeliat dia sebut dia megah, dia juah dalam dia bercakap. Dia kata sungai Nil ini mengalir di bawah tapak kaki aku. Sungai Nil ni keseluruhannya, Nil putih ke Nil hitam ke, sebab sungai Nil ni dia ada jenis-jenis dia juga. Okay. Dia sungai terpanjang di dunia. Tuan-tuan boleh bayang, satu buah tamadun dunia dia akan kuat kalau dia menguasai sumber air, dan itu sumber air yang terbesar di dunia. Dia orang pegang. Cuma kalau tuan-tuan tengok Mesir sekarang, taklah setersusun zaman Firaun tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pengurusan jalan, terutamanya Al-Qahirah Al-Qadimah, Qahirah lama ni, kawasan ni orang-orang Malaysia, budak-budak Melayu kita duk belajar ni, yang ada rumah-rumah anak negeri ni, itu kawasan yang tak fasiliti yang rumah anak negeri cantik lah, yang kerajaan Malaysia buat. Fasiliti orang Mesir tu sendiri. Tuan-tuan nak tengok orang buat rumah di antara laluan kubur, Mesir dia. Tuan-tuan nak tengok orang duduk bawah kolong. Ni bukan cerita Kasim Selamat duduk bawah kolong, ni realiti bawah kolong. Memang betul-betul bawah kolong di Mesir dia. Dan memang ramai rakyat dia macam tu. Cuma saya nak katanya, kalau Firaun bangkit balik, Firaun akan torture kau ni semua ni, Husni Mubarak apa semua, merintah Mesir tak reti. Aku buat Mesir cantik, kamu buat Mesir jahanam. Kadar buta huruf tertinggi di dunia dia orang pegang. Tapi dalam masa yang sama, dia orang memiliki pusat tamadun ilmu yang agak pesat, iaitu Jamiatul Azhar itu sendiri. Cuma nak katanya ialah Nabi Musa menghadapi kelompok ini. Sebab tu Nabi Musa, bila mana kita tengok dalam Quran, dia banyak tempat dalam Quran sebab dia paling panjang, kita akan tengok kisah Nabi Musa ni dia letih. Kita baca waktu dia pergi ke Madian, perkampungan Wadi Syuaib, sehingga dia jumpa 2 orang anak Nabi Syuaib dan diminta untuk kahwin oleh Nabi Syuaib tu. Waktu tu dia letih menghadap 2 kelompok manusia, orang bawahan yang sombong, orang atasan yang sombong. Yang lebih letih tu ialah menghadap orang bawahan yang sombong, iaitu Bani Israel. Dah lah tak cerdik, sombong pula. Lepas pada tu dah bagi macam-macam bantuan. Tuhan bagi bantuan. Tuan-tuan boleh tengok Bani Israel, dia orang tengok dengan mata dia orang sendiri bagaimana laut itu terbelah. Dia orang tengok dengan mata kepala sendiri. Duk ingat bila mana tengok macam tu mantap lah tauhid, memang betul-betul yakin pada Tuhan. Dah lah tengok laut terbelah, minta pergi ke Palestin tak nak. Lepas tu duduk tersekat antara Mesir dengan Palestin tu, duduk di satu kawasan nama dia Ardut Tih, dalam riwayat Israeliat banyak sebut. Duduk satu kawasan tu, Tuhan beri lagi bantuan pada Bani Israel. Turun al-manna wa salwa, makanan daripada langit turun. Selama berapa tahun? 40 tahun. Dia orang dapat tajaan makanan free, tanpa masak, tanpa apa pun. Sepatutnya orang-orang bawahan yang macam ni, dia tak sombong lah sepatutnya. Tapi sombong. Bukan setakat sombong, ambil pula benda-benda tak guna daripada kerajaan Mesir. Tuan-tuan kena tahu, Bani Israel pandai dalam ilmu sihir selepas duduk di dalam kerajaan Mesir. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sampai ke hari ni pun, Israel, bendera Israel tu, tuan-tuan tengok dia punya warna bendera dia, tengah tu ada bintang. Bintang tu ialah bintang Kabbalah, yang merupakan salah satu elemen sihir yang paling kuat pada zaman Firaun. Untuk dapatkan satu-satu benda, nak tengok orang curi barang kita hilang, kena seru bintang tu bintang Kabbalah.
Bani Israel ambil dan jadikan sebagai elemen dia orang. Dia orang namakan dengan nama baru, iaitu bintang Daud ataupun David Star dia panggil, ataupun nama-nama lain lah. Okay. Dia tak ambil tauhid Nabi Musa tu. Dia dah kena teruk waktu duduk di Mesir dulu, kena hantam, jadi budak, jadi hamba. Tapi dalam masa yang sama pergi minat dengan sihir-sihir yang ada di Mesir purba pada waktu itu. Sehingga kita tengok bercampur aduk antara sihir dan juga antara wahyu. Sebab tu bila mana penduduk-penduduk Bani Israel ni, dia orang pergi berpindah, bertebar sampai ke Hijaz, duduk di Yathrib, duduk di Madinah, berpecah pada tiga kabilah itulah. Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ini 3 kelompok Yahudi daripada keturunan Bani Israel ni. Waktu dia orang cuba nak membelot, nak bersama dengan Quraisy, waktu dalam perang perang Ahzab, Nabi minta sahabat pergi bunuh kepala dia. Kepala dia tu saya tak ingat nama apa dia punya ketua Yahudi tu, sebab kita cerita tiba-tiba ni. Waktu Muhammad bin Maslamah sahabat Nabi ni, dia pergi tikam ketua Yahudi tu taklud, dia ada ilmu kebal. Ni belajar pada mana? Belajar pada Mesir purba dulu. Tak ambil tauhid tu, tikam taklud. Balik report pada Nabi pula. Sebab tu ilmu kebal yang pertama sekali cerita tu lah, cerita sebelum perang Ahzab tu. Nabi hantar Muhammad bin Maslamah untuk pergi bunuh. Nabi kata siapa boleh bunuh dia ni, maka dia akan dapat pahala yang besar. Dia panjat Khaybar di Madinah tu, sebab itu ialah bandar dia orang. Panjat masuk dalam bilik kawan tu, duduk atas katil, tikam taklud, sebab dia ada ilmu kebal. Dan dia ahli kitab dalam masa yang sama pun, dalam masa yang sama. Jadi itulah yang spesies manusia yang dihadapi oleh Nabi Musa. Wajar Nabi Musa rasa down pun. Sebab tu dia menyimpan hasrat, dia berdoa pada Allah, ya Allah, akhirat nanti aku nak jumpa Adam. Aku nak tanya Adam, kenapa pergi makan pohon tu? Kalau tak makan aku tak kena hadap ni Firaun, ni Yahudi ni, aku tak kena hadap. Tapi sebab kamu makan, aku kena hadaplah manusia-manusia yang menyakitkan kepala aku. Lalu jawab Nabi Adam, ketentuan aku makan tu dah ada sebelum aku diciptakan. Maknanya kena terima. Itu ialah job, kerja, skop yang Tuhan akan beri. Semua kita akan terima. Tak payah nak mengelak, nak ejah jalan ni supaya tak bagi kena. Duduk atas medan ni, duduk atas perjalanan tauhid, nak kempen tauhid, nak bawa. Kalau dia bukan seorang penceramah pun, dia satu orang Muslim, bukan senang nak bawa jati diri Islam di negara minoriti Muslim. Tuan-tuan boleh tengok, bukan senang satu orang yang Muslim nak duduk di negara minoriti Muslim, dia nak bawa agama dia dengan bebas dan tak ada apa-apa ancaman. Mesti akan ada satu fasa, dia nak buat satu benda, dia kena tengok kiri kanan. Saya ingat pensyarah saya dulu, satu orang daripada Tunisia, mengajar di Jordan agak lama. Dia cerita waktu Tunisia sekular pegang, kuliah ni perlu disebut dalam kod rahsia. Nanti kita sambung lepas pada azan nanti. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung sikit lagi. Tadi saya nak sebutnya ialah bila mana Nabi Musa, orang yang bawa dakwah, menghadapi kesukaran, dan kita pun akan dapat benda yang sama. Bukan hanya di negara minoriti Muslim, kadang-kadang di negara Muslim pun nak bawa benda-benda yang betul ni mendapat halangan yang kuat. Saya sebut tadi, Tunisia, Libya ni pernah menghadapi fasa-fasa pemerintahan yang teruk. Di Tunisia pada waktu tu pun syarah yang saya belajar ni dicerita, kuliah agama dan halaqah Quran ni terpaksa digunakan kod rahsia untuk beritahu kat mana kuliah tu. Itu negara Tunisia dibuka oleh sahabat Nabi. Tunisia dan Libya ni, saya tak ingat apa nama sahabat tu, dan juga Morocco. Maknanya ini ialah bumi yang menerima sentuhan para sahabat. Nak pergi majlis ilmu tu pun tak buat di masjid. Masjid hanya tempat salat 5 waktu saja.
Dia buat dia rumah-rumah secara tertutup dan dia akan guna kod. Dia nak bercakap supaya tak diketahui oleh SB yang merata di tengah-tengah jalan ataupun dalam bandar. Jadi dia orang akan guna kod. Contoh malam ni tengok bola kat mana? Tengok bola tu ialah halaqah tahfiz. Siapa yang lawan? Siapa yang lawan tu ialah nama syekh tu pun dikodkan. Dikod rahsia kan. Kalau kita sekarang tengok bola betul lah. Dia bukan halaqah tahfiz yang betul tengok bola. Okey. Cuma nak katanya sampai tahap tu. Kalau terlepas je di penjara. Cuma nak katanya setiap jalan-jalan kebenaran ni nak bawa dia bukan mudah. Kalau kira Nabi Musa dengan bermacam-macam mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada dia dengan tongkat, dengan boleh bercakap dengan Tuhan dari ini semua benda untuk mententeramkan Nabi Musa. Tapi yang katanya Nabi Musa itu dia masih lagi membawa sifat-sifat kemanusiaan. Dia ada rasa tak puas hati. Dan ini Tuhan nak tunjuk kebesaran dia. Nak bagi kamu puas hati ke kamu jumpa Adam? Jumpa Adam sendiri tanya. Sebab apa yang tak puas hati sangat dengan Adam tu? Dan akhirnya hujahnya telah dipatahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Okay. Nanti kita akan tengok pada minggu depan sekali lagi. Minggu depan sekali lagi. Kita akan masuk kisah berkenaan dengan Nabi Musa ni, iaitu kisah batu yang membawa lari baju Nabi Musa. Ini degil Bani Israel kali yang kita boleh tengok Bani Israel dia kata apa dekat Nabi Musa ni sehingga batu terpaksa melarikan baju Nabi Musa. Okey, itu kita akan tengok pada minggu seterusnya. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.